السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita sambung semula hadis di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, hadis yang ke-331 ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, kata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala Iyad, kuntu harban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ahdaytu ilayhi naqatan qabla an uslim falam yaqbalha wa qala inni akrahu zabdal musyrikin. Daripada Iyad yang dimaksudkan di sini iaitulah Iyad ibnu Himar Al-Mujashi'i. Iyad ibnu Himar Al-Mujashi'i kana hirmiyun. Dia adalah seorang hirmi. Hirmi ni tuan-tuan, ada satu perkara yang dibuat oleh orang Quraisy Mekah. Satu rekaan yang dimulakan oleh orang Quraisy Mekah, yang mana mereka membahagikan Arab itu kepada dua kumpulan. Satu kumpulan disebut sebagai kumpulan Al-Hullu, satu lagi Al-Humsu. Apa maksud dia? Orang Quraisy mereka buat satu rekaan di mana mereka mengatakan mereka orang Quraisy adalah dari kalangan Al-Humsu. Al-Humsu orang mulia, orang yang kuat beragama, orang yang dinisbahkan kepada agama, orang yang bertanggungjawab memelihara tanah haram. Jadi mereka kata mereka ni Al-Hums, orang mulia, kuat beragama. Itu maksud Al-Humsu. Dia orang Quraisy sahaja. Manakala orang Arab selain dari Quraisy, nama mereka, gelaran mereka, kumpulan Al-Hullu. Al-Hullu selain daripada Quraisy. Mereka ni tidak akan mencapai kedudukan mulia Quraisy. Jadi orang Arab selain Quraisy, mereka kena ada hirmi. Hirmi dari kalangan Quraisy. Kerana orang Hullu yang bukan Quraisy, mereka tidak boleh melaksanakan haji di Mekah dengan pakaian dari mereka sendiri. Mereka tidak boleh memakan makanan ketika melaksanakan haji dan umrah di Mekah, melainkan mesti makan dari makanan orang Mekah. Kerana orang mulia, makanan yang mulia. Orang Hullu, orang yang selain daripada Quraisy, mereka tak boleh melaksanakan, mereka tidak boleh tawaf di Kaabah dengan pakaian mereka. Kerana apa? Logiknya begini. Logiknya mereka di tempat mereka masing-masing, dengan pakaian itulah mereka melakukan maksiat, dengan pakaian itulah mereka melakukan dosa. Apakah wajar pakaian mereka gunakan, pakaian yang mereka pakai ketika melakukan maksiat dan dosa? Apakah wajar pakaian itu digunakan ketika melakukan ibadah tawaf, yang mana ibadah tawaf itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Jadi dia punya idea begitu. Dia punya logiknya begitu. Jadi mana-mana orang Hullu, dia kena, bila dia mari ke Mekah nak buat ibadah haji ataupun umrah, dia kena ada orang Quraisy yang rapat dengan dia. Orang Quraisy itu dinamakan sebagai hirmi. Dia kena ada hirmi dari kalangan Quraisy. Jadi bila dia ada kawan dari kalangan Quraisy, kawan itu dinamakan sebagai hirmi, yang akan beri pakaian kepada dia, beri makanan kepada dia. Jadi Iyad bin Himar ni, dia hirmi kepada Rasulullah. Rasulullah lah yang beri makanan kepada dia ketika dia datang ke Mekah untuk melaksanakan haji ataupun umrah. Rasulullah lah yang bagi pakaian kepada dia. Jadi dia ada pakaian lah. Iyad ibn Himar ni ketika dia masih musyrik, dia buat haji dan buat umrah di Mekah, dia salah seorang yang ada pakaian. Manakala orang Arab lain yang tidak ada sesiapa yang mereka kenal dari kalangan Quraisy, mereka melakukan tawaf di Kaabah dalam keadaan
bertelanjang seperti yang kita semua sedia tahu, sedia maklum. Kenapa mereka bertelanjang? Kerana itulah logik mereka. Takkan kami nak pakai pakaian yang mana kami melakukan maksiat dan dosa dengan pakaian tersebut. Takkan nak gunakan pakaian yang sama ketika beribadah kepada Allah. Dan mereka pula tak ada kenal siapa-siapa di kalangan orang Quraisy, maka mereka kena telanjang. Siapa yang tak ada hirmi, kalau dia lelaki dia kena tawaf pada siang hari dalam keadaan telanjang. Kalau dia perempuan, dia kena tawaf pada malam hari dalam keadaan telanjang. Sebahagian mereka yang malu, mereka akan letak kapas ataupun sesuatu yang menutup kemaluan mereka sahaja. Sebahagian mereka hanya letak potongan kapas, potongan kain, dan mereka letak pada bahagian kemaluan semata-mata. Dan mereka tawaf dalam keadaan bertelanjang. Jadi Iyad bin Himar, dia kata, kuntu harban li Rasulillah. Aku dahulu harban. Sebahagian riwayat sebut harban, sebahagian riwayat sebut hirmi. Kalau sebut harban, maksudnya kita faham, kata Iyad, aku dahulunya tidak beriman dengan seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harban iaitu memerangi. Tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak membenarkan Nabi dalam bab agama. Kalau kita baca harban. Manakala ada sebahagian lafaz dia sebut hirmi. Kuntu hirmi li Rasulillah. Dahulu aku seorang hirmi, iaitu seorang yang berteman dengan Rasulullah. Kerana Rasulullah itu dari kalangan Quraisy, manakala aku bukan dari kalangan Arab Quraisy. Jadi bila aku datang ke Mekah, aku ambil pakaian ataupun Nabi beri aku pinjam pakaian dari baginda dan beri aku makan dari makanan baginda. Kemudian kata dia, fa'adaitu ilaihi naqatan. Satu hari aku pergi ke Mekah, aku menghadiahkan kepada baginda seekor unta. Naqah, unta betina. Aku hadiahkan kepada baginda seekor unta. Qabla an uslim. Perbuatan itu aku lakukan sebelum aku memeluk Islam. Falam yaqbalha, akan tetapi Nabi Muhammad baginda tidak menerima pemberian daripada aku tersebut. Waqal, dan baginda bersabda, inni, sesungguhnya aku inni akrahu zabdal musyrikin. Kata Nabi, sesungguhnya aku benci, aku tidak suka pemberian dari orang-orang musyrik. Karena kebiasaannya zaman dahulu hadiah, biasanya pada zaman dahulu pemberian hadiah itu bertujuan menarik hati, menjadikan seseorang yang menerima hadiah itu cenderung kepada kita, baik dengan kita, rapat dengan kita, sayang dengan kita. Itu tujuan pemberian hadiah. Sebab itu di dalam hadis Nabi SAW memberi anjuran dengan anjuran yang banyak supaya setiap orang Islam berusaha mewujudkan hubungan yang rapat sesama mereka, sesama orang Islam. Sehingga Nabi sebut tahadau tahabbu. Nabi sebut apa? Tahadau tahabbu, iaitulah yang bermaksud saling memberi hadiahlah sesama kamu, pasti kamu semua akan saling sayang menyayangi. Tetapi anjuran Nabi ini tak berlaku pada hari ini. Wallahu a'lam, sebab apa tak berlaku pada hari ini? Barangkali ada salah faham dalam kalangan masyarakat Islam dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang kerana ada maksud tujuan tertentu, tujuan keduniaan. Masyarakat kita ni, dia kalau kita katalah saya beri hadiah kepada seseorang, orang tanya kepada saya, ustaz kenapa bagi hadiah kat orang tu? Aku saja nak dekat dengan dia, contoh kan. Orang kita dia kata hak tu bodek, seolah-olah perbuatan itu tercela. Sedangkan bukan semua tercela. Pemberian hadiah memang antara tujuan pemberian hadiah dari seseorang Muslim kepada seseorang yang lain, tujuan dia untuk merapatkan hubungan, untuk menguatkan hubungan, untuk dia dengan kita jadi baik. Itu adalah salah satu tujuan yang diiktiraf di dalam syarak. Sebab tu kalau kita bercakap dari sudut sembelihan korban, ada salah satu bahagian pada bahagian korban itu adalah diperuntukkan untuk hadiah. Hadiah yang dimaksudkan iaitulah kita memberi kepada golongan yang tidak memerlukan daging, tetapi kita beri juga. Kenapa? Kerana ada tujuan. Antara tujuan dia untuk mengelokkan hubungan yang semakin renggang. Barangkali ada masalah antara kita dengan dia, dia salah faham terhadap kita, kita salah faham terhadap dia.
lalu dengan cara memberi hadiah kepada dia seperti memberi isyarat kepada dia, kita tak ada apa-apa masalah dengan dia. Jangan teruskan buruk sangka kamu itu terhadap aku. Aku tak ada buruk sangka apa-apa dekat kamu. Jadi kita beri hadiah. Perkara itu dianjurkan di dalam syarak dan perkara itu satu dari ibadah. Jadi apabila hadiah itu begitu sifatnya dan pada kebiasaannya dia menghendakkan hubungan baik dari seseorang, jadi apabila Iyad ibnu Himar beri hadiah kepada Nabi berupa seekor unta betina, Nabi tak terima dan Nabi kata, aku tidak suka pemberian dari orang musyrikin. Sebahagian para ulama memahami tindakan Nabi itu adalah salah satu usaha baginda untuk Iyad masuk Islam. Salah satu usaha baginda untuk mengajak Iyad masuk Islam, dan ternyata setelah berlaku peristiwa ni, Iyad ibnu Himar memeluk Islam. Ternyata dia memeluk Islam selepas daripada itu. Satu perkara yang saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan tentang Hirmi tadi ni, iaitulah orang Mekah, saya sebut tadi, mereka telah mereka satu ajaran baru dahulu ni, iaitulah mereka beranggapan orang Quraisy itu, Arab Quraisy lebih mulia dari Arab yang lain dari sudut agama, sehingga kan mereka telah mengubah banyak perkara. Antara yang mereka ubah iaitulah ibadah haji, di mana mereka beranggapan orang Quraisy sesuai dengan kemuliaan mereka tidak wajar berwukuf di Arafah, kerana Arafah bukan tanah haram, Arafah tanah halal. Jadi mereka kata wukuf di Arafah sepatutnya menjadi tempat berwukuf bagi orang-orang Arab yang hul, yang bukan Quraisy. Habis itu orang Quraisy berwukuf di mana ibadah wukuf mereka? Mereka berwukuf di Muzdalifah. Kerana itu ada hadis yang diriwayatkan, hadis yang sahih, saya ingat dalam Sahih Muslim, ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Jubair ibnu Mut'im radhiyallahu anhu. Kata Jubair, kuntu atlabu ba'iran li, aku dahulu pernah cari unta yang hilang milik aku. Fadhahabtu atlubuhu yawma Arafah, aku pergi cari unta aku itu pada hari Arafah. Fara'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika ini Jubair ibnu Mut'im belum memeluk Islam. Lalu kata dia, tiba-tiba bila aku sampai di Arafah, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam waqifan bi Arafah, wukuf di Arafah. Lalu kata Jubair, faqultu, lalu aku berkata di dalam diri aku, fahadha wallahi minal hums, fahadha wallahi minal hums, fama sya'nuhu hahuna. Lelaki ni dia masukkan kepada Nabi Muhammad, demi Allah dari kalangan Hums, iaitu dari kalangan orang Arab mulia Quraisy. Sepatutnya berwukuf di mana? Di Muzdalifah. Sebab tu dia kata fama sya'nuhu hahuna, dia buat apa kat sini? Muhammad ni buat apa dekat sini? Sepatutnya dia berwukuf bukan di padang Arafah, tetapi sepatutnya dia berwukuf di Muzdalifah seperti yang dilakukan oleh orang Quraisy. Tetapi Nabi tak buat, kerana Nabi tahu tempat wukuf yang sebenarnya adalah di Arafah. Tuan-tuan sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Jubair ibnu Mut'im ini menunjukkan kepada kita, dia memberi isyarat kepada kita, Nabi SAW pernah melaksanakan haji sebelum peristiwa Hajjatul Wada'. Kerana peristiwa Hajjatul Wada' berlaku pada tahun 9 Hijriyah. Sedangkan ketika itu Jubair ibnu Mut'im telah pun memeluk Islam. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau ini, kisah tentang Jubair ibnu Mut'im ketika musyrik cari unta dia yang hilang. Dia sampai di Arafah, dia nampak Nabi wukuf di Arafah. Pada hari itu Yauma Arafah, Jubair sebut, pada hari Arafah, yakni orang ramai melaksanakan haji, dan dia nampak Nabi wukuf di Arafah. Kata sebahagian para ulama, kemungkinan besar beradanya Nabi di Arafah pada ketika itu, Nabi melaksanakan haji sebelum Hajjatul Wada'. Bila Nabi buat, ada dua kemungkinan. Barangkali Nabi laksanakan
perkara itu berlaku sebelum berlaku peristiwa hijrah, barangkali berlaku sebelum peristiwa hijrah, barangkali juga berlaku selepas hijrah ketika Nabi berada di Madinah dan Nabi pernah melakukan haji sebelum itu. Maknanya kalau ada orang kata kat kita dalam sepanjang usia Nabi berapa kali Nabi haji, kita boleh jawab dengan kata haji yang Nabi lakukan bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, boleh kita kata begitu kot, Hajjatul Wada'. Tapi apakah Nabi tak pernah buat hanya sekali? Tak boleh nak kata begitu, disebabkan hadis Bukhari daripada Jubair ibn Mut'im mengisyaratkan Nabi pernah melakukan haji sebelum berlaku peristiwa Hajjatul Wada' yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kembali kepada hadis yang kita bincangkan. Sebahagian para ulama mengatakan Nabi menolak pemberian Iyad ibn Himar bagi mendorong beliau untuk memeluk Islam. Dalam sebahagian riwayat seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam kitab Sunan beliau, demikian juga Al-Imam Tirmizi di dalam kitab Jami' beliau. Ulama berbeza pandangan. Kitab Tirmizi, kitab hadis Tirmizi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, apa nama dia? Sebahagian ulama menamakan kitab kitab Tirmizi sebagai Sunan Tirmizi. Sebahagian ulama kata kitab Tirmizi itu yang nama yang lebih sesuai adalah Al-Jami', kitab Jami' oleh Al-Imam Tirmizi. Wallahu a'lam. Ada beberapa ulama mengatakan yang lebih tepat nama bagi kitab Tirmizi itu adalah kitab Jami', bukan kitab Sunan. Berdasarkan riwayat daripada Sunan Abi Dawud, demikian juga di dalam kitab Jami' oleh Imam Tirmizi an Iyad ibni Himar, daripada Iyad bin Himar, dia berkata ahdaitu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam naqatan, aku pernah beri hadiah kepada Nabi berupa seekor unta betina. Faqal, lalu Nabi bertanya sebelum tu Nabi tanya tu. Nabi kata, aslamta, kamu dah masuk Islam? Faqultu, aku berkata la. Faqala Nabi, inni nuhitu an zabdil musyrikin. Nabi kata sesungguhnya aku ditegah dari menerima pemberian orang-orang musyrik. Sebab tu saya sebut tadi, sebagai ulama kata tujuan Nabi buat begitu, Nabi nak beri dorongan kepada ayat supaya segera memeluk Islam. Bab berikutnya babu sibabil muslim fusuqun. Bab sibab. Sibab muslim, sibab seorang muslim adalah satu fusuq. Kita tengoklah apa maksud sibab. Sibab iaitulah, saya ingat bahasa kita ni cela atau maki. Sibab iaitulah kita menyebut tentang seseorang sesuatu yang mengaibkan dia. Kalau kita sebut dia di depan dia, itu sibab lah. Sabba yasubbu, dia, kita maki dia, kita cela dia. Kalau kita sebut sesuatu yang mengaibkan dia dan dia tak suka, di belakang pengetahuan dia dinamakan ribah, mengumpat. Nabi kata, Imam Bukhari buat satu bab sibabul muslim, bab membicarakan tentang celaan orang Islam ataupun mencela orang Islam, memaki orang Islam, fusuq, satu kefasikan. Dan sibab saya dah terang dah sebentar tadi, itulah menyebut sesuatu berkaitan dengan seseorang yang mengaibkan dia dan dia tak suka, itu sibab. Bila kita beri definisi yang sebegini, menunjukkan betapa salahnya pemahaman sebahagian masyarakat kita. Bila dia kata kat seorang depan-depan, dia kata aku tak mengumpat hang ni, aku kata depan hang. Dia beranggapan seolah-olah perbuatan dia bukan satu dosa. Tetapi sebenarnya perbuatan dia itu termasuk di dalam dosa, bukan dosa biasa, bahkan dosa besar. Dosa besar. Memaki dan mencela seorang muslim di hadapan dia, di pengetahuan dia, berdosa besar. Kan orang kita kan, dia marah kat seorang ni, aku nak kata kat hang ni, aku tak habaq belakang-belakang, aku kata depan-depan. Berdosa tu, jangan ingat tak berdosa. Perbuatan itu juga adalah berdosa dan termasuk di dalam sibab, di mana sibab seorang muslim itu adalah fusuk. Fusuk iaitulah al-khuruj. Maksud fusuk, kefasikan itu adalah al-khuruj, keluar dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Lalu al-Imam al-Bukhari di bawah bab ini beliau mendatangkan sebuah hadis daripada kata dia an Sa'din
an Sa'd bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Sa'ad ibnu Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad ibnu Malik iaitulah Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan ibnu Ubaid ibnu Tha'labah. Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan ibnu Ubaid ibnu Tha'labah. Yang lebih masyhur ni sahabat ni, nama dia kalau kita sebut biasanya kita jarang dengar, tapi dia popular dengan gelaran dia Abu Sa'id Al-Khudri. Gelaran dia Abu Sa'id Al-Khudri, nama dia Sa'ad ibnu Malik, dan dia termasuk dari kalangan 7 orang sahabat yang paling banyak menghafaz hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disusun oleh para ulama dengan kata mereka, sab'un minas sahbi fawqa alfi qad naqalu minal hadithi anil mukhtari khairu mudar, Abu Hurairah wa Sa'dun wa Jabirun wa Anasun wa Siddiqatu wa Ibn Abbasin kadza Ibn Umar. 7 orang. 7 kata para ulama, 7 orang dari kalangan sahabat yang telah paling banyak menukilkan hadis kepada kita, lebih dari 1000 buah hadis. Lebih fauqa alfiyah, lebih 1000 buah hadis mereka telah nukilkan kepada kita. Siapa dia 7 orang tu? Abu Hurairah kita kenal semua. Abu Hurairah wa Sa'dun, itu Sa'ad, iaitulah Sa'ad ibnu Malik, ini orang dia. Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan ibnu Ubaid ibnu Tha'labah, yang lebih masyhur dengan gelaran Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Hurairah wa Sa'dun wa Jabir bin Abdullah wa Anas ibnu Malik wa Siddiqatu, iaitulah Aisyah radhiyallahu anha, wa Ibn Abbas semua kita kenal, kata Ibn Umar dan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu ajma'in. Allah Taala redha ke semua para sahabat 7 orang ni yang paling banyak meriwayatkan hadis kepada kita. Jadi hadis ni daripada Sa'ad tadi, iaitulah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata beliau. Dan Sa'ad ini meninggal dunia, ulama berbeza pandangan bila dia meninggal dunia. Sebahagian ulama mengatakan dia meninggal dunia pada tahun 74 Hijrah, sebahagian kata pada tahun 64, ada yang kata tahun 63, ada yang kata tahun 65 Hijrah. Maknanya ulama berbeza pandangan dalam memastikan tahun sebenar bila dia meninggal dunia. Kata Sa'ad ibnu Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda pernah bersabda, sibabul muslim fusuqun, mencela dan memaki seorang muslim itu satu kefasikan, iaitu satu tindakan yang menjadikan seseorang terkeluar dari ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Maknanya ini satu bentuk ancaman yang menunjukkan dosa ini adalah dosa besar. Sebab tu saya pesan kepada tuan-tuan, kita bila mengaji perkara yang seumpama ini, kita ambil perhatian, jangan kita ikut contoh orang yang bila dia marah kepada seseorang, dia nak maki kepada seseorang, dia kata ni aku nak habaq kat hang, aku kata kat hang depan-depan ni, seolah tak berdosa. Perkara itu satu dosa. Bahkan tak mustahil tindakan itu lebih besar dosanya, kerana dia menggambarkan takabur, besar diri, angkuh, seolah-olah berani sangatlah dia tu. Dia berani nak maki orang di depan muka orang tu. Ada dosa sibab, ada dosa angkuh. Ada dosa sibab, ada dosa angkuh. Jadi ambil perhatian, orang Islam bila dengar perkara ni kena usaha untuk menjauhkan diri kita dari tindakan tersebut. Hadis yang berikutnya, an Anasin, daripada Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Anas ibnu Malik semua kita kenal, khadam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sabbaban, kana yaqulu 'indal ma'tabah ataupun 'indal ma'tibah ma lahu tariba jabinuhu. Daripada Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, katanya, lam yakun Rasulullah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu fahishan, seorang yang fahish. Fahish, perkataan fahish merujuk kepada tindakan atau perkataan yang buruk dan keji lagi hina. Dia bukan buruk biasa-biasa. Biasanya perbuatan yang buruk biasa
tak disebut fahish. Tetapi kalau dia buruk, yang buruk, terlalu buruk, disebut fahish. Kerana itu perbuatan zina dinamakan sebagai fahishah, kerana hina dan kejinya perbuatan tersebut. Jadi Anas kata tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang yang fahishan. Tidaklah Nabi itu keji perkataannya, lagi hina perbuatannya, tak. Nabi bukan dari kalangan orang yang seperti itu. Wala la'anan, dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang la'anan. Dia ada syaddah. Syaddah ni biasanya dia membawa maksud bersangatan. Tidaklah Nabi itu seorang yang terlampau kuat melaknat orang. Tidak. La'anan ataupun kita sebut sebagai laknat. Laknat ini dia membawa maksud kita menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Kalau seseorang dia melaknat orang lain, bermakna dia kata orang lain itu jauh dari rahmat Allah. Sedangkan rahmat Allah itu terlampau luas. Rahmat Allah itu terlampau luas, dapat hatta kepada orang kafir, hatta kepada haiwan, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Seseorang yang kata kepada orang laknat, orang lain dihukum orang tu sebagai dilaknat oleh Allah, bermakna dia kata orang tu terputus dari kasih sayang Allah. Siapa kamu untuk menghukum orang lain terputus dari rahmat Allah? Sedangkan rahmat Allah itu begitu luas. Jadi hukuman laknat ni hukuman yang begitu berat. Hukuman laknat hukuman yang begitu berat. Maka jangan kita melaknat orang lain dengan sesuka hati. Dan Nabi bukanlah seorang yang suka melaknat orang lain. Bukanlah sikap Nabi suka melaknat orang lain. Wala sabbaban, dan tidaklah Nabi ini seorang yang sabbaban. Tadilah sibab tadi. Bukan pemaki. Bukan seorang pemaki. Habis itu Nabi bila marah, Nabi buat macam mana? Kata Anas, kana yaqulu 'indal ma'tabah ataupun 'indal ma'tibah. Nabi bila ketika baginda ma'tabah ni ketika marah. Kita jangan bayangkan bila kita sebut Nabi bukan seorang yang perkataan dan perbuatannya keji, bukan seorang yang suka melaknat, bukan seorang yang suka mencela dan memaki. Jangan kita bayangkan Nabi ni apa pun lembut, tak pernah marah. Tidak, Nabi marah. Nabi pernah marah. Sebab tu kata Anas, kana yaqul 'indal ma'tabah, adalah baginda Nabi SAW ketika marah, baginda akan sebut malahu tariba jabinuhu. Malahu ni barangkali kita boleh terjemah apa orang ni, lebih kurang begitu. Tariba jabinuhu ni nak terjemah macam mana saya pun tak tahu. Tariba jabinuhu, orang Arab, tariba jabinuhu, tarib ni dia merujuk kepada tanah. Dia membawa maksud, ada dua kemungkinan maksud dia. Salah satu kemungkinan maksud dia orang ni hina. Tariba jabinuhu, jabin ni lah jabin apa? Dai ni jabin. Tariba jabin iaitulah dai dia jatuh ke tanah sehingga berlumuran tanah dai dia. Itu tariba jabinuhu. Tetapi orang Arab bila mereka sebut perkataan ni, mereka bukan bermaksud seperti kandungan perkataan. Dia benda-benda macam ni agak sukar kita nak faham, disebabkan dia benda yang istilah. Benda yang istilah kan. Seperti orang Melayu sebut celaka. Celaka tu kalau dari sudut bahasanya musnah lah kan. Tapi ketika orang Melayu guna perkataan tu untuk maki, dia bukan celaka musnah, dia banyak maksud kan. Kita nak gambarkan pun tak erti, tapi dia memiliki maksud makian yang berat kepada seseorang, celaka kan. Kalau disebut kecelakaan rasa macam ringan sikit, tapi kalau disebut orang tu celaka rasa macam oi berat, satu tu makian tu rasa macam berat. Dia sukar. Kalau orang lain selain pada Melayu pun dia tak dapat menghayati maksud tu. Sama juga wallahu alam, saya pun tak pasti nak terjemah apa perkataan ni. Tariba jabinuhu ni macam seolah apa orang tu barangkali seperti hina kot, ataupun buruk keadaan dia, buruk apa yang dia lakukan. Barangkali itu yang dimaksudkan, wallahu alam. Jadi yang penting Nabi tidak sebut perkara-perkara yang kotor, perkara-perkara yang keji sekalipun ketika baginda dalam keadaan marah.
Baik. Hadis yang berikutnya. Kata Imam Al-Bukhari an Abdullah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Abdullah, iaitulah Abdullah yang dimaksudkan di sini adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang masyhur dan termasuk dalam kalangan 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis seperti yang saya sebut pada tuan-tuan tadi. Jadi pada malam ni 3 orang dah nama sahabat yang kita sebut termasuk dari kalangan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, iaitulah Sa'ad ibn Malik ataupun Abu Sa'id Al-Khudri, kedua Anas, hadis tadi kita baca daripada Anas, kedua Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Apa kata Abdullah ibn Mas'ud? Kata dia, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Nabi SAW pernah bersabda, memaki atau mencela orang Islam itu satu kefasikan, dan memeranginya adalah satu kekufuran. Tambah lagi hadis Ibnu Mas'ud, dia tambah lagi lafaz, iaitulah memeranginya adalah satu kekufuran. Yang dimaksudkan memerangi orang Islam itu satu kekufuran, iaitulah apabila dia memerangi seseorang Islam atas dasar agama. Dia memerangi seorang Muslim atas dasar agama dan dia berkeyakinan orang Islam itu kafir. Itu maksud dia. Kerana mustahil semata-mata berperang dengan orang Islam itu jadi kafir. Mustahil lah. Melainkan dia mesti terkandung pada dia i'tiqad yang salah, iaitulah seperti dia beranggapan halal menghukum kafir kepada seorang Muslim. Tindakan dia itu mengkafirkan dia. Tindakan dia itu menjadikan dia kafir. Sedangkan seseorang yang terbukti Muslim dan tidak ada bukti dia kafir, hukum dia, kita kena kata dia Muslim. Kalau kita kata dia kafir dengan i'tiqad kita kata, kalau orang tanya kenapa hang kata dia kafir, aku tak ada alasan. Apa salahnya aku berhak mengkafirkan sesiapa yang aku kehendaki. Perbuatan itu boleh menjadikan dia terjebak di dalam lembah kekafiran. Berdasarkan hadis ini, kerana dia menganggap halal menghukum kafir tanpa alasan kepada orang yang telah mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi perkara ini penting, perkara ini besar. Perkara yang membabitkan Islam dan kafir ni tuan-tuan, hukum kepada seseorang besar penting perkara ni. Kalau kita mengkafirkan seorang Muslim tanpa alasan, kita itu kafir. Kita menganggap halal perkara itu, kita kafir kerana Allah Ta'ala mengharamkan perkara itu. Sama juga kalau kita beranggapan kekufuran itu biasa, pun satu kekafiran juga. Tuan-tuan tahu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam persoalan menangguhkan pengislaman seseorang, katalah ada seorang kafir, dia datang kat kita, Tuan Haji, saya nak masuk Islam, tolong ajak saya masuk Islam. Kita kata tak apa, tunggu Ustaz, hang balik dulu, hang pick up elok dulu, esok hang mai pula. Dah pick up betul-betul, baru mai jumpa aku masuk Islam. Al-Imam An-Nawawi berpandangan orang yang seperti itu murtad. Faham tuan-tuan? Orang yang menangguhkan pengislaman seorang kafir yang nak masuk Islam itu, dia tu murtad. Sebab apa? Kerana dia seperti meredai orang itu berada di dalam kekufuran. Sedangkan tindakan seorang Muslim, kalau ada seorang kafir datang dekat dia minta tolong Islamkan dia, wajib dia segera mengislamkan orang itu. Sampai begitu sekali. Bab orang Islam dan orang kafir ni satu bab yang penting, satu bab yang berat kesalahannya kalau kita tak faham. Imam Nawawi kata, itu pandangan Imam Nawawi. Sekalipun ulama yang lain datang selepas itu, sebahagian mereka tak setuju. Al-Bajuri, tak silap saya, dia tak setuju dengan hukum kafir dari Imam Nawawi itu. Tapi sekalipun begitu, Al-Bajuri kata tetap perbuatan itu termasuk di dalam dosa besar. Mari selepas Bajuri, Al-Khatib Asy-Syarbini pun juga mengatakan pandangan Al-Imam Nawawi itu tidak tepat. Pandangan yang lebih tepat adalah orang itu salah dan dia telah melakukan salah satu daripada dosa-dosa besar. Yang penting perbuatan itu besar kesalahan dia. Ada ulama yang lain pula bersetuju dengan pandangan Al-Imam Nawawi yang kata sesiapa yang menangguhkan pengislaman seseorang kafir, dia tu murtad. Kerana perbuatan dia menangguhkan itu seperti dia redha dengan seseorang berada di dalam kekafiran.
Jadi ambil perhatian perkara ni. Jangan kita buat lebih kurang. Terutamanya orang yang ada banyak kenalan dari kalangan non-Muslim. Seolah dia reda dengan orang tak apalah, dia tu berada dalam agama kufur, tak apalah, tak ada masalah. Dan lalu dia tak ada usaha untuk berdakwah kepada kawan dia yang non-Muslim tersebut. Jangan sampai ke tahap kita seperti reda dengan kekufuran yang ada pada orang tersebut. Kerana rida bil kufri kufrun. Reda dengan kekufuran adalah satu kekufuran yang lain. Jadi ambil perhatian. Baik. Memerangi orang Islam adalah satu kekufuran. Berikutnya, hadis yang berikutnya, iaitulah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata beliau, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar salah seorang sahabat yang masyhur. Abu Dzar iaitulah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, gelaran dia juga. Para ulama berbeza pandangan apa nama sebenarnya. Sebahagian ulama kata nama dia Jundub bin Junadah. Sebahagian ulama yang lain kata nama dia Jundub bin Sakan. Sebahagian ulama lain kata nama dia Burair ibnu Junadah. Sebahagian ulama lain kata nama dia Barir bin Abdillah. Tu dia. Ada 4 pandangan ulama tentang nama dia. Kenapa berbeza dalam penetapan, dalam menentukan nama Abu Dzar Al-Ghifari? Kerana orang Arab dahulu mereka suka letak kunyah, mereka suka letak gelaran. Gelaran yang bermula dengan Abu ataupun Ummu. Bagi lelaki bermula dengan Abu, bagi perempuan bermula dengan Ummu. Gelaran-gelaran seperti ini telah digunakan oleh orang Arab sebelum Islam lagi. Sebelum Islam lagi. Lalu Nabi SAW suka memberi nama, memberi gelaran kepada sahabat baginda juga. Kerana Nabi adalah orang Arab. Kalau masyarakat, tak perlulah kita guna gelaran Abu ni. Sebab apa tuan-tuan? Dia mendatangkan masalah lagi. Orang Arab kalau bubuh nama Abu Dzar, mereka akan panggil Abu Dzar. Mari orang kedua, nama apa? Dia sebut Abu Muhammad. Orang Arab akan panggil Abu Muhammad. Mari seorang lagi, nama apa? Abu Amir. Orang akan panggil dia Abu Amir. Tapi dekat orang Melayu dia tak jadi macam tu. Kalau semua kita ni pakai bubuh gelaran Abu belaka, habis tak ada. Semua Abu, panggil Abu saja. Ni Abu, itu Abu, yang sebuah habis Abu. Tara nama Muhammad pun orang Melayu ringkas jadi Mat saja. Apa lagi? Mat, Muhammad jadi Mat. Macam-macam lah kan orang Melayu. Dan tambah, terutama sekarang ni musim zaman sekarang ni zaman WhatsApp kan. Kadang-kadang ada orang dia bubuh nama dekat WhatsApp itu, gelaran Abu. Kita tak kenal. Dalam grup, kita ingat orang siapa dia. Kita marah kat dia dalam grup. Kita tak kenal dia bubuh nama Abu. Kalau dia bubuh nama dia, tentu dah kita tak marah dengan dia. Sebab kita kenal dia. Dia cakap tu dengan maksud apa? Betul tak tuan-tuan? Ada orang ni kalau kita kenal dia, dia tulis satu perkara, waktu kita baca dengan kita kenal siapa orang yang tulis, kadang-kadang kita faham dia maksud apa. Tapi kalau ada orang kita tak kenal dia, dia tulis satu perkataan, mungkin kita faham lain, dia maksudkan lain. Benda ni semua membabitkan dosa pahala. Kerana itu jangan tulis nama gelaran kepada WhatsApp. Dia merenggangkan hubungan yang baik, lama-lama jadi tak elok. Jadi perkara ni kena ambil perhatian lah. Orang Islam dalam bab perkara-perkara yang seumpama ni kena berfikir panjang untuk membuat sesuatu tindakan. Jangan nanti orang kata kerana mengamalkan agama datang keburukan kepada masyarakat. Wallahu a'lam, itu pandangan saya. Baik, hadis ni Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkannya daripada Abi Dzar. Abi Dzar iaitu Abi Dzar Al-Ghifari. Tuan-tuan, Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ada kisah yang menarik tentang dia.
Dia daripada kabilah Ghifar. Satu hari adik dia bernama Unais bagi tahu kepada Abu Dhar, aku nak pergi ke Mekah, ada urusan yang perlu aku selesaikan. Kata Unais, kamu ambil tempat aku, maksudnya laksanakan tugas dia ketika dia berada di kampung lah, tempat mereka. Kamu boleh ganti aku buat kerja yang aku lakukan, tugas yang aku lakukan. Lalu Abu Dhar kata, tak ada masalah, pergilah kamu, aku akan laksanakan tugas-tugas kamu di sini sehinggalah kamu pulang semula. Kemudian tuan-tuan, Unais adik Abu Dhar ni, dia dalam riwayat sebut dia lambat balik. Dia lambat. Sepatutnya dia balik dah, tapi dia lambat balik. Bila dia lambat balik, tak lama selepas tu dia pun sampai ke kampung halaman mereka. Lalu Abu Dhar ni kata kepada adik dia, apa yang menyebabkan kamu lewat pulang? Kata nak pulang awal lagi, tapi ni dah lewat ni. Lalu kata Unais, sesungguhnya di Mekah aku berjumpa dengan seorang lelaki yang mendakwa dia Nabi. Di Mekah aku jumpa seorang lelaki yang mendakwa dia seorang Nabi. Masuk Isyak. Masuk. Kita berhenti seketika untuk azan. Baik, kita tengok sedikit kisah tentang Abu Dhar Al-Ghifari berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau. Jadi bila adik dia Unais lambat pulang semula ke tempat mereka, dia kata, apa yang menghalang kamu dari segera pulang? Lalu kata Unais, sesungguhnya aku di Mekah, aku berjumpa dengan seorang lelaki yang mengaku dia telah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Dhar Al-Ghifari dia tanya, apa kata orang ramai terhadap lelaki tersebut? Lalu kata adik dia bagi tahu, hum yaqulun, mereka kata kepada lelaki tersebut, iaitu Nabi Muhammad, syairun kahinun sahir. Dia innahu syairun wa sahirun wa kahin. Orang ramai kata dia seorang ahli syair, seorang ahli sihir dan seorang tukang tilik. Orang Mekah kata kat Nabi Muhammad. Wa kana Unaisu syairan, kata Abu Dhar. Abu Dhar kata, adik aku Unais ni seorang ahli syair, hebat dengan syair-syair Arab. Lalu Unais dia kata, bila dia sebut orang Quraisy kata Muhammad ini seorang syair, kata Unais, qad sami'tu qaulal kahal, aku telah mendengar syair semua ahli-ahli syair. Fama yaqulu biqaulihim, dan tidaklah Muhammad itu mengungkapkan syair seperti mana yang diungkapkan oleh ahli syair. Wa qad wada'tu qawlahu ala aqra'is sya'ri, dan sesungguhnya aku telah timbang, aku telah nilai perkataan yang diucapkan oleh Muhammad ini dengan semua syair-syair yang aku tahu. Fa wallahi ma yantami'u lisanu ahadin annahu sya'ir, demi Allah tidak akan ada orang yang datang selepas aku yang ahli syair yang boleh mengatakan Muhammad, apa yang Muhammad bacakan itu adalah syair. Demi Allah tak ada orang boleh kata begitu, kerana berbeza sama sekali dengan syair yang diungkapkan oleh orang-orang Arab. Lalu kata Unais, wallahi innahu lasadiq wa innahum lakadhibun, demi Allah sesungguhnya dia itu Muhammad itu cakap benar, sebaliknya orang Quraisy lah yang berbohong. Lalu kata Abu Dhar, lalu aku berkata kepada adik aku Unais, kamu jaga tempat aku, kamu jaga tugas aku di sini, tolong gantikan aku melaksanakan tugas aku di sini. Kamu nak buat apa? Aku nak pergi ke Mekah, nak tengok lelaki itu, apa cerita dia, apa ajaran yang dia bawa. Lalu kata Abu Dhar, lalu aku pun pergi ke Mekah. Faqadimtu Makkah, sehinggalah aku sampai di Mekah. Fatada'aftu rajulan minhum, aku tada'af seorang lelaki dari kalangan mereka. Tada'af ni maksudnya dia cari orang yang paling dia nampak paling lemah, paling tak kuat sekali. Kalau orang tu nak buat tindakan apa-apa, dia boleh lawan, dia cari orang yang lemah, dia tak cari orang yang kuat, yang besar, dia tak cari. Dia cari orang yang kecil, orang yang lemah. Lalu bila dia tengok orang tu lebih lemah daripada dia pergi dekat orang tu, dia kata, aina hadzal rajul alladhi tad'unahu as-sabi. Ni, wahai fulan, mana satu orang lelaki yang hampa semua kata, hampa semua panggil dia sabik. Sabik ni orang yang bawa ajaran agama baru, ataupun orang yang menukar agama, sehingga agama dia tak sama dengan agama kaum dia, maksud kepada Nabi Muhammad. Kemudian Abu Dhar beritahu, orang yang dia anggap lemah tadi ni, bila dia tanya begitu kepada orang tersebut, orang tu fa'asyara ilayya, dia buat isyarat dekat aku, dia menjerit, dia bertempik, dia kata as-sabi, as-sabi, ni orang ni tukar agama, orang ni tukar agama dekat Mekah.
Kata Abu Dhar, famala ahlul wadi alayya bi kulli madrah wa 'idham. Lalu orang ramai di situ pergi kerumun dekat aku, mereka ambil madrah tu tanah keras tu, ketui tanah, dan 'idham, tulang, mereka pukul dia sampai dia pengsan. Siapa dia yang pengsan? Abu Dhar Al-Ghifari. Farafa'tu hina irtafa'tu. Lalu aku pun tak lama selepas tu orang tinggalkan aku dalam keadaan pingsan pitam. Aku pun dah lama tu aku bangun. Bila aku bangun, ka'anni nusubun ahmar. Aku dapati aku seperti nusub. Nusub ni berhala. Berhala yang dibuat daripada batu yang disembah. Aku seperti berhala berwarna merah. Kenapa dia kata begitu? Kerana orang Arab, mereka bila sembelih korban untuk berhala, mereka akan tuangkan darah korban itu kepada berhala, sehingga berhala tu warna merah darah. Jadi dia nak habaq ketika dia bangun selepas pensan kena pukul itu, dia tengok badan dia warna merah disebabkan darah. Orang Mekah pukul dia sampai berdarah, sampai begitu sekali. Lalu aku pergi dekat Zamzam dan aku minum air Zamzam, aku basuh darah yang penuh di badan aku. Lalu dakhaltu bainal ka'bati wa astariha. Aku duduk menyorok di antara Kaabah dan selimut Kaabah. Selimut Kaabah kan kita panggil. Aku duduk di antara tu. Falabithu bihi, lalu aku duduk di situ berapa lama tuan-tuan? 30 hari, min baini yaumin wa lailah. 30 hari 30 malam aku duduk berselindung di sebalik kelambu Kaabah, di antara Kaabah dan kelambu Kaabah. Kemudian tuan-tuan sekalian, wa ma li ta'amun illa ma Zamzam. Aku tak ada makan apa-apa pun melainkan aku minum air Zamzam. Fasamintu hatta takassarat ukunu batni. Aku minum air Zamzam je, tak ada makan apa-apa, sehingga takassarat ukuni batni ni maksudnya perut dia berlipat. Disebabkan apa? Gemuk. Minum air Zamzam, tak makan apa-apa selama sebulan, perut dia jadi gemuk disebabkan minum air Zamzam. Wa ma wajadtu ala kabidi sakhfah ju'. Aku tak rasa langsung badan aku lemah disebabkan lapar. Sehinggalah satu malam, saya ringkaskan cerita, sehinggalah satu malam orang Mekah tak ada seorang pun datang tawaf di Kaabah, melainkan ada dua orang. Kata Abu Dhar, fadaraballahu ala usmakhah. Allah Taala telah tutup telinga orang Mekah sehingga mereka semua tidur lena, tak datang ke Kaabah untuk melakukan tawaf. Tiba-tiba, melainkan dua orang perempuan yang datang pada malam hari. Mereka datang, mereka pergi dekat dua berhala yang ada di Kaabah, iaitu berhala Isaf dan Nailah. Isaf berhala jantan, Nailah berhala betina. Dikatakan orang Arab mereka percaya Isaf dan Nailah ini dua berhala yang telah berzina di dalam Kaabah, lalu Allah Ta'ala murka kepada mereka, ditukarkan mereka menjadi batu. Jadi batu, Isaf dan Nailah. Jadi dua orang perempuan ni masuk, dia pergi kat Isaf dan Nailah, mereka berdoa minta jodoh. Lalu bila Abu Dhar dengar dua orang perempuan ni minta jodoh dekat Isaf dan Nailah, dia kata kat dua orang perempuan ni, dia kata hampa kahwinlah salah seorang, kahwinlah dengan mereka dua, ambil seorang satu. Lebih kurang begitu, ataupun dia kata hampa ni berkahwinlah dengan salah satu daripada berhala itu, lebih kurang begitu dia kata. Kemudian dia sebut satu perkataan yang lucah, dia isyaratkan kepada kemaluan Isaf dan Nailah. Bila dengar perkataan tu, dua orang perempuan ni terkejut, lalu mereka lari keluar. Bila mereka lari keluar, ketika nak keluar daripada Masjidil Haram, mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu ringkasnya, Nabi pergi kepada Abu Dhar, Nabi tawaf bersama dengan Abu Bakar. Habis tawaf, Nabi sembahyang salat 2 rakaat dekat makam Ibrahim. Lalu Nabi nampak Abu Dhar, Nabi tanya, siapa kamu? Dia kata, Nabi tanya kepada dia, min aina anta? Kamu ni datang dari mana? Dia kata, min Ghifar, dari kabilah Ghifar. Bila Nabi dengar dia habaq dia dari kabilah ni Ghifar, Nabi tepuk dahi. Dia kata Nabi buat tangan begini dekat dahi baginda. Sebab apa? Sebab Ghifar ni satu kabilah penyamun. Dia duk samun orang ketika orang lalu
musafir di padang pasir, mereka ni tangkap dan rampas harta orang Ghifar ni. Jadi bila dia sebut dia dari Ghifar, Rasulullah tepuk dari Ghifar kamu ni, kata Rasulullah. Kemudian Nabi kata, kamu berapa lama kamu duduk di sini? Dia bagi tahu, aku duduk di sini selama lebih kurang 30 hari. Lalu Nabi kata, kamu makan apa? Siapa beri makan kepada kamu? Dia kata, tak ada siapa beri makan kepada aku, melainkan selama 30 hari itu aku aku minum air zam-zam sahaja, sehingga perut aku berlipat disebabkan gemuk. Lalu Nabi SAW kata, demikianlah air zam-zam, ma'un barakah ta'mu ta'min. Air zam-zam itu adalah makanan yang membekalkan khasiat yang sempurna kepada orang yang meminumnya. Air zam-zam, air yang berkat. Maknanya air zam-zam tu, minum air zam-zam tak makan apa-apa, sebulan boleh hidup. Maknanya boleh hidup lah dengan air zam-zam, air yang diberkati. Akhirnya Nabi bawa Abu Dhar ke rumah Abu Bakar, dan Abu Bakar beri makan kepada dia tamar, dan kata Abu Dhar, itulah tamar pertama yang masuk ke dalam perut aku setelah sebulan aku tak makan apa-apa melainkan minum air zam-zam saja. Akhirnya dia memeluk Islam. Kemudian bila dia peluk Islam, Nabi suruh dia balik semula ke kampung halaman dia Ghifar. Dan Nabi kata, bila dengar berita aku sepergi ke Madinah, kamu datang kepada aku di Madinah. Dan Abu Dhar balik, dia balik ke Ghifar, kampung dia, dan dia masuk Islam. Adik dia Unais masuk Islam, mak dia masuk Islam, dan sebahagian dari orang Ghifar kesemuanya masuk Islam. Setelah berlaku peristiwa peperangan Uhud, barulah Abu Dhar pergi ke Madinah membawa adik dia, mak dia bersama dengan orang-orang dia yang ramai. Sehingga Nabi sebut, Nabi kata, Ghifar ghafarallahu laha. Ghifar, orang-orang Ghifar, semoga Allah Ta'ala memberi keampunan mereka semua. Itulah Abu Dhar Al-Ghifari, dan beliau meninggal pada tahun 31 atau 32 Hijriyah. Kata Abu Dhar, aku mendengar Nabi SAW bersabda, wallahu ta'ala alam. Kita tangguh kuliah sehingga minggu berikutnya insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.